Yang berhormat yang akan berbahas, saya ingin mengingatkan perkara 361. Ini adalah kepada pindaan kepada rang undang-undang ibu. Please, Naizin, stick to the topic itself. Ya. Jangan melain-lainkan benda itu ya. We are concise. Ya. Untuk makluman ya, 361. Right. Berikutnya, saya mempersilakan Yang Berhormat Bakri, silakan 5 minit. Terima kasih Tuan Speaker kerana izin Bakri untuk mengambil bahagian dalam perbahasan dasar pindaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994. Kita sentiasa bangga bahawa Malaysia diberi keistimewaan Tuhan dengan alam semula jadi yang baik, tanah kita subur. Tetapi Malaysia telah menjadi net importer of food sekian lama dengan izin. Pada tahun 2020, jumlah nilai import makanan Malaysia adalah 55.5 bilion ringgit berbanding dengan ekspor 33.8 bilion ringgit dengan defisit perdagangan makanan 21.7 bilion. Untuk 10 tahun dari 2010 hingga 2020, defisit perdagangan Malaysia mencecah 186 bilion ringgit. Kita perlu mula berfikir apa telah terjadi. Kenapa negara subur seperti Malaysia menjadi net importer makanan? Krisis inflasi makanan baru-baru ini harus menjadi wake up call kepada kita dan juga kepada kerajaan bahawa Malaysia perlu ada strategi dan yang paling penting political will untuk melaksanakan strategi tersebut untuk menjamin keselamatan makanan negara. Tuan Speaker, hari ini kita bincang beras. Nasi ialah staple food rakyat Malaysia. Hampir setiap rakyat Malaysia makan nasi setiap hari. Akan tetapi, Jabatan Statistik Negara telah menunjukkan Self-Sufficiency Ratio (SSR) ataupun kadar sara diri beras Malaysia hanya adalah dalam lingkungan 60 hingga 70%. Self-Sufficiency Ratio adalah indikator yang digunakan oleh Food and Agriculture Organization United Nations (FAO) untuk menilai sejauh mana pengeluaran komoditi pertanian dapat memenuhi permintaan domestik. Jika mencecah 100 atau lebih menunjukkan pengeluaran lebih daripada permintaan. Jika sebaliknya, kita perlu import pertanian komoditi itu. Untuk beras, SSR Malaysia hanya pada kadar purata 63% untuk tahun 2016 hingga 2020. Mungkin yang berhormat sekalian kata bahawa tanah ini kita guna untuk industri dan tidak guna untuk menanam padi. Saya nak ambil satu statistik daripada Our World in Data dengan yang menggunakan sumber data daripada FAO yang berkenaan dengan rice yield yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sikh. Saya telah membuat satu analisis daripada data tersebut dan mendapati bahawa walaupun dengan tanah yang kita gunakan untuk menanam padi sekarang, rice yield, iaitu pengeluaran beras dalam tan per hektar tanah di Malaysia adalah rendah. Saya telah membuat perbandingan rice yield dengan Malaysia dengan negara-negara ASEAN, kecuali Singapura yang tiada padi, dengan China, Korea Selatan dan juga Jepun untuk tahun 1961 hingga 2018. Antara 11 negara yang saya buat perbandingan, Malaysia terletak di tangga ketiga pada tahun 1961. Tetapi jatuh ke tangga ke-8 daripada 11 negara pada tahun 2018. Negara-negara jiran kita telah meningkat produktiviti tanah mereka dalam penanam padi. Malaysia ada peningkatan, tetapi kadar peningkatan kita sangat rendah kalau kita banding dengan negara-negara jiran. Saya bagi satu contoh. Rice yield negara China pada tahun 1961 adalah 1 tan per hektar, berbanding dengan Malaysia lebih tinggi pada masa itu iaitu 1.4 tan per hektar. Tetapi pada tahun 2018, rice yield China telah meningkat 5 kali ganda ke 5.37 tan per hektar, manakala Malaysia hanya meningkat 2 kali ganda sahaja ke 2.97 tan per hektar. Mungkin cuaca beza, anda akan kata. Sekarang kita banding Indonesia dengan Vietnam pula.
Rice yield Indonesia dan Vietnam adalah 1.11 tan per hektar dan 1.26 tan per hektar pada tahun 1961. Lebih rendah daripada kita. Tetapi pada tahun 2018, rice yield mereka meningkat hampir 4 kali ganda ke sekitar 4 tan per hektar. Rice yield mereka sekarang adalah 40% lebih tinggi daripada Malaysia. Negara jiran kita meningkat 4 kali ganda produktiviti mereka. Kenapa kita hanya 2 kali ganda? Tuan Speaker, we need to ask the hard question today. Why? Adakah tanah Malaysia kurang subur daripada Indonesia dan Vietnam? Adakah cuaca kita kurang baik ataupun kita telah pun jauh meninggal? Kalau kita telah jauh meninggal, kita perlu memandang isu ini dengan serius dan kita perlu kejar semula. Kita, 1 minit lagi. Kita harus membangunkan variety padi yang baru dengan potensi hasil serta resilient perosak dan perubahan iklim yang lebih tinggi. Kita juga harus mengurangkan kerugian selepas tuaian padi dan menggalakkan R&D yang boleh dikomersialkan untuk proses menambah baik kualiti beras bagi meningkatkan keuntungan pesawat dan banyak lagi. Kerajaan telah meletakkan sasaran untuk meningkatkan SSR beras negara ke 75% menjelang 2025 dalam rancangan Malaysia ke-12. Bakri ingin tahu apakah status sekarang dan apakah rancangan kerajaan Malaysia pada jangka masa panjang. Bakri berharap bahawa Malaysia akan mencapai 100% self-sufficient dalam bekalan makanan yang paling basic negara kita, iaitu nasi. Satu hari nanti. Apakah pandangan kementerian dan juga rancangan MAFI terhadap self-sufficiency untuk beras? Itu sahaja yang saya nak bangkitkan. Terima kasih. Terima kasih. Berikutannya, Dipersila Yang Berhormat Baling.